jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Masuk waktu pukul 1 minit, so kita start berhenti 1:01. Satu stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'il biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, seterusnya para tetamu sidang Jumaat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita memanjatkan syukur kehadirat Ilahi kerana dapat datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat hari ini. Datang awal, alhamdulillah. Orang yang datang awal sembahyang Jumaat mendapat kelebihan yang banyak berbanding yang datang lewat. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya idza kana yaumal jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal. Apabila tiba hari Jumaat, maka pada tiap-tiap pintu masjid Allah akan letakkan malaikat, yang mana kerja malaikat ini menulis nama setiap orang yang datang ke masjid untuk solat Jumaat, al-awwal fal-awwal, mengikut turutan kedatangan mereka. Yang awal dituliskan awal. Fa'idha jalasa al-imam tawaw suhufa wa ja'u yastami'una dhikra. Apabila imam duduk saja di atas mimbar, maka malaikat-malaikat itu akan melipat senarai kedatangan orang yang datang dan mereka akan pergi ke depan mendengar khutbah bersama dengan khatib. Maknanya kalau malaikat umpama rela ataupun security, dia tutup pintu lah, seolah-olah ni mai sejahtera itu disimpan ke dalam nomor apabila mimbar dinaiki saja oleh khatib. Ini hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan yang sampai awal sebelum khatib naik mimbar, tahniah diucapkan, nama telah direkodkan. Muslimin yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini syarahan kita dibawakan kepada tuan-tuan oleh Pusat Perkhidmatan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kita akan membincangkan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, iaitu ummah kenapakah sukar untuk bersatu. Hadirin sekalian,
Ada satu hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Kata Thauban, Nabi cerita bahawa dia sentiasa berdoa kepada Allah. Dan ada doanya itu diterima oleh Allah, dan adanya doa tersebut Allah tidak luluskan. Kata Nabi, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Aku berdoa untuk umatku beberapa perkara. Pertama, an la yuhlikaha bi sanatin bi'amatin. Aku berdoa kepada Allah supaya umat aku ini tidak akan menjadi rosak oleh musim susah yang begitu panjang. Mana kesusahan itu ada, musim wabak misalnya, tapi dia tidak panjang, makan masa bertahun-tahun itu tidak. Yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku berdoa kepada Tuhan supaya umatku tidak dijajah oleh kuasa asing. Itu doa Nabi. Lantas kata Nabi, bila aku doa dua perkara ini, Allah lantas respon menjawab, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, apabila aku sudah menentukan takdir sesuatu, maka takdir itu tidak akan berubah. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin amatin. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, apa yang kamu minta untuk umatmu supaya tidak dibinasakan dengan musim susah yang panjang, okey, aku approve, lulus, nombor satu lulus. Kemudian kamu doa, wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Dan aku juga tidak akan memberi kebenaran kepada musuh untuk berkuasa ke atas umat kamu, menyerang kamu, walaupun mereka itu walau ijtama alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha. Walaupun musuh-musuh itu bersatu untuk mengepung kamu, mereka tetap tidak dapat menewaskan kamu. Itu aku approve, luluskan. Artinya umatmu umat merdeka semua. Walau bagaimanapun, kata Allah, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha, dengan syarat selama mana umatmu tidak bergaduh sesama sendiri, membinasakan sesama sendiri, maka selagi itulah musuh takkan mengalahkan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hadis ini kata ulama menunjukkan sukarnya kita bersatu adalah kerana berpunca daripada diri kita sendiri. Artinya kita tidak bersatu, kita tidak kuat disebabkan kelemahan kita. Bukan kerana musuh kuat, tidak, tapi kerana kita berkelahi. Apa punca kita tak boleh bersatu ini? Salah satu sikap yang merosakkan penyatuan adalah ego, iaitu merasakan dia paling hebat, dia paling benar, dia paling betul. Tiga perkara ni duduk dalam diri kita, kita takkan rasa orang lain lebih baik daripada kita. Baik itu orang putih panggil orang yang ego, yang terlampau kagum dengan diri sendiri ini dia panggil narsis. Apa makna narsis? Narsis ni asalnya daripada cerita Yunani kuno, satu watak nama Narcissus. Narcissus ini dia jatuh cinta pada kehangsaman diri dia sendiri. Ceritanya, dia keluar daripada rumah, pergi tepi kolam, dia tengok dalam air, nampak bayang muka dia, dia jatuh cinta dengan muka dia sendiri, menyebabkan dia angau, rindu, hari-hari nak tengok muka dia sendiri dalam bayang-bayang air. Akhirnya dia angau, duduk tepi kolam,
berhari-hari tak makan, tak minum, akhirnya jatuh sakit dan akhirnya mati. Dan bila dia mati, kata orang Yunani kuno, dia berubah jadi bunga. Ni cerita orang putih pun ada cerita mengarutnya juga. Berubah jadi bunga yang dipanggil bunga narsisis. Artinya orang yang mengagumi diri dia, merasa dia paling hebat, paling benar, paling betul, paling suci. Orang macam ini yang merosakkan penyatuan. Sebab itu dalam hal beragama, kalau orang itu nak merasakan dia yang paling benar, memang bergaduhlah jawabnya. Dalam hal berpolitik, kalau dia merasakan partinya atau dirinya lebih benar daripada orang lain, berkelahilah jawabnya. Sebab itu Nabi tidak membenarkan. Kata Nabi, ingat, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang kalau kau buat boleh membawa kepada jurang kebinasaan, menjahanamkan kamu, kata Nabi. Apa 3 perkara itu? Syuhun muta'un. Nombor 1, kedekut. Ini boleh menjahanamkan kita. Wahawa muttabi', terlalu mengikut kehendak nafsu, menjahanamkan kita. Yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafsihi. Yang ketiga, orang yang terasa dirinya lebih baik daripada orang lain atau kagum dengan kebaikan diri dia. Ini hadis riwayat At-Tabrani. 3 perkara ini kalau kita dapat melintas di pemikiran kita, kata ulama, mesti dilawan. Contoh yang Nabi sebut pertama, syuhul muta', kedekut, mesti lawan. Tuan-tuan nak keluar pada masjid, nampak tabung elok letak. Tadi dengar ceramah dan niat dah nak sedekah, dalam poket ada RM5 saja. Tapi RM5 ni niat nak beli nasi kau lah lepas ni sekarang makan tengah hari. Jadi dah tak apalah, aku tak makan hari ni, sedekah, ambil barakah hari Jumaat. Jalan sampai ke aila masjid, baru nak masuk syaitan bisik. Mu sedekah, mu nak makan apa? Hari hujan, perut lapar, kebuluh, habis bukan ada nasi. Ya tak ya juga, syaitan bisik suruh kedekut. Nabi ajar, lawan. Tak apalah, aku sedekah RM2.5. RM2.5 harga aku clear dengan Tok Imam. Ada orang pesen begitu, dia nak sedekah RM3, RM2 minta pulang balik. Tabung mana nak mengorek, pulang RM2. Tapi beritahulah tuan-tuan, saya nak makan. Tok Imam, duit tak ada, ni dah ada. Tapi mesti mau lawan. Hawa muttabi', terlampau ikut kehendak. Ni sekarang ni ramai orang, dia ada satu kerjaya, dia panggil food hunter. Tak tahu apa faedah pekerjaan ini. Mungkin dia dapat duit buat review makanan. Tetapi food hunter ini kalau terlampau mengikut nafsu, merosakkan. Rosak kesihatan itu sudah pasti, makan tak tentu arah. Teringat sesuatu itu syahwat. Nabi kata kalau kau dapat lawan itu bagus. Tengah sembahyang Jumaat ingat, oh kalau makan nasi kau sedap contoh. Oh, ini bisikan nafsu. Lawan. Rukuk teringat lagi, oh makan ayam goreng sedap. Lawan. Boleh ikut tak dosa. Tapi kalau dilayan, binasalah kita, kata Nabi. Sebab itu ayolah tuan-tuan, janganlah kita jadi orang yang merasa diri ini sangat baik. Baik itu yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafsi, yang merosakkan bila kau merasa diri kau baik. Ingat, menjadi baik itu bagus, tapi merasa baik itu yang tidak bagus. Dia rasa dia baik. Baik itu dalam Quran, orang yang keras kepala, sombong ataupun merasa diri dia paling betul, Allah rekodkan perangai mereka ada 53 ayat dalam Quran. Semua perangainya lebih kurang sama, iaitu merasa diri dia paling betul. Ini menyukarkan penyatuan. Orang yang ada ego, dia akan merasa dirinya saja yang paling baik. Dia saja yang akan masuk surga, dan selain daripada dia, semua masuk neraka. Oh, ini yang lagi menyukarkan penyatuan.
Sedangkan dalam Quran surah An-Najmi ayat 32 Allah mengajarkan kepada kita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu mengatakan diri kamu suci. Fala tuzakku. Jangan anggap kamu ni baik sangat. Jangan merasa baik. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sebab Allah lebih kenal siapa hamba-Nya yang paling takwa. Surah An-Najmi ayat 32. Hadirin sekalian, mengapakah iblis yang dulunya kedudukan begitu mulia, rajin bertasbih, kuat ibadat, menjadi ketua kepada para malaikat di surga, tetapi akhirnya iblis diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk selama-lamanya. Apa sebab? Why? What is the because? The because is iblis merasakan dia terbaik. Itu saja. Bahasa mudahnya, iblis ni sombong, merasakan makhluk lain lebih hina daripada dia. Allah rakamkan dalam Quran, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Allah tanya kepada iblis. Ini dalam Quran surah Sad ayat 75. Hei iblis, ma mana'aka, apa yang menghalang kau daripada sujud, iaitu respect, hormat kepada makhluk yang aku ciptakan ini. Astakbarta am kunta minal alim. Adakah kamu rasa kamu best sangat? Adakah kamu rasa kau ni orang besar? Astakbartum. Engkau bogit 54 lah. Apa nak action sangat? Orang dosa berambut lagi. Apa yang kau sombong sangat? Seolah Tuhan nak cakap begitu lah. Am kunta minal alim. Engkau rasa engkau lebih tinggi daripada orang lain, yang jadi tak boleh respect langsung pada orang. Seolah begitulah Tuhan tanya kepada iblis. Tapi iblis ni dia jawab lurus ya. Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis jawab, yes, definitely saya khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Dia terang-terangnya. Macam mana saya nak respect dia? Saya lebih bagus daripada Adam. Apa sebab? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau ciptakan saya daripada api, tapi ini Mamat cipta daripada tanah, tempat kena pijak. Saya dengan dia, saya punya grade lagi tinggi daripada dia. Saya lebih tinggi kedudukan daripada dia. Iblis jawab lurus depan Tuhan. Lantas apa respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim. Berambus kamu wahai iblis daripada surgaku. Berambus kamu. Nyak kamu daripada sini. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Aku kutuk engkau sampai kiamat. Surah Sad ayat 75 sampai 78. Maka hadirin, iblis merasa dialah yang paling terbaik dan dia menganggap Nabi Adam lebih rendah daripada dia. Cerita ini cerita iblis dan Adam. Tapi kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita sekarang, inilah punca pergaduhan sesama kita. Apabila ada orang merasakan dia lebih bagus pada orang lain, tak ada sebab dia nak join dengan orang itu. Sebab itulah kalau kita dikurniakan Allah kelebihan, macam tuan-tuan dapat semayang awal, orang lain masih lagi beratur tengah tembok dahi semua, teng-tok dekat belakang. Tuan-tuan datang awal sah dapat. Jaga diri, jangan sampai rasa kagum dengan kerajinan datang awal itu, merosakkan. Bila pandang sah belakang, baru cetong, baru nak mari. Orang awal, pukul 11.30 beratur. Jangan. Itulah perangai iblis mula-mula dulu. Dia rasa dia best. Dia keluar, kan kita keluar pada masjid, tengok orang semayang belakang. Dia semua lambat masuk surga ni.
lambat belaka ni, aku pukul 10 tunggu dah. Jangan. Sebab itulah orang yang diberi nikmat ibadat digalakkan sentiasa wa an uksira min la haula wala quwwata illa billah. Mesti banyak-banyak menyebut la haula wala quwwata illa billah. Lepas itu kejadian azan. Kenapa kita jawab dalam azan? Bila Bilal menyebut Allahu Akbar, kita akan jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha sampai habis. Tetapi ketika dia menyebut hayya 'alas solah, apa jawapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Saya boleh buat ni, Tuhan punya kuasa. Artinya kemampuan tuan-tuan datang awal, soft depan, ini Tuhan punya kuasa. Baru mengurangkan sifat sombong kita. Ingat, sombong dengan ibadat itulah kesalahan iblis kepada Allah. Dia bukan buat maksiat besar sangat, zina ke minum, tak. Dia sombong dengan amalan dia. Sedangkan kita semuanya dibantu oleh Allah dari segenap segi. Sebagaimana kita berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sembah Engkau saja wahai Tuhan, dan yang boleh menolong aku hanya Engkau saja. Tolong masa aku susah, tolong masa aku senang, tolong aku beribadah. Dan itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadat kepadamu. Nabi garis bawahkan perkataan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah saya. Sebab pada hakikatnya seorang hamba takkan memiliki apa-apa keupayaan pun kecuali Allah yang tolong. Seorang penuntut ilmu tidak mungkin akan dapat duduk di majlis ilmu melainkan Allah bantu dia memudahkan. Seorang guru yang mengajar di masjid surau atau di sekolah takkan mungkin dapat pergi mengajar kalau Allah tidak mudahkan. Seorang pegawai dan kaki tangan tak mungkin dapat bekerja dengan baik melainkan Allah bantu dia. Sebab itu tanamlah sifat la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga Allah rekodkan dalam Quran kisah Qarun. Yang mana Qarun ini ketika dia dikurniakan dengan pelbagai bentuk kelebihan harta, bila orang tanya kepada dia, wahai Qarun, macam mana kamu boleh kaya? Apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78. Kata Qarun, saya berjaya kerana saya ada ilmu pada diri saya. Allah Ta'ala murka, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Aku tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali dalam bumi. Kenapa Tuhan marah? Kerana kau tak sebut pun nama aku dalam kejayaan kau. Ini orang yang ego, orang yang merasa dirinya paling hebat. Dia merasa segala-galanya adalah kerana dia. Banyak lagi kita nak terangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Yang penting, marilah dalam upaya kita untuk bersatu sesama umat Islam ini, buanglah sifat ego, merasa diri paling betul dan benar, kerana semua sifat-sifat mazmumah ini adalah sifat iblis, Qarun dan juga Firaun semuanya. Sekadar itu, selamat menunaikan solat Jumaat. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.